Tapi bila kita balik semula kepada hadis ini, hadis tanda kiamat ini, memang benar. Sekarang ini orang suka mengharapkan kematian. Terutamanya bila ditimpa masalah, terus saja harap mati ataupun ada terus bunuh diri. Sebab itu, ialah di Jepun, kita puji Jepun banyak perkara. Pihak pemerintah pun memang minta kita supaya belajar dengan cara orang Jepun bekerja. Orang Jepun dia bekerja 2124 jam setahun ataupun purata 42.5 jam seminggu. Bangsa yang rajin bekerja. Tapi bangsa Jepun juga, bila dia ada masalah, dia bunuh diri je. Dia tak ada nak pergi masuk tarikat tasawuf dengan kuliah, tak ada. Dia terus bunuh diri je. Dan itu juga tidak bagus. Sebab itu di Jepun sekarang dia hasil daripada kerja terlampau overdose kerjanya itu. Orang work smart, bukan work hard dah sekarang ni. Berlaku satu masalah pula di Jepun sekarang, dia panggil kematian karoshi, death by overwork. Mati kerana terlampau banyak nak bekerja. Tahun ni saja, start Mac 2018 sama Mac 2019, ada 2,310 kematian karoshi sebab terlebih bekerja. Ini di Malaysia tidak berlaku. Kita pemalas, memang tak payah mati bekerja ni. Dia mati sebab kuat kat kerja. Sampai begitu. Dan di Jepun dia ada satu budaya dia panggil seppuku. Seppuku ni bunuh diri, harakiri. Dia start berzaman samurai dulu. Sehari 70 kes berlaku bunuh diri. Setahun boleh cecah sampai 25,000 kes. Dan ada satu hutan di Tokyo namanya Aokigahara. Aokigahara saja, di hutan itu saja 105 kes bunuh diri setahun. Dia hutan tu menyeramkan sikit lah. Orang pergi bunuh diri di situ. Sehingga kan kerajaan Jepun terpaksa peruntukkan 15.8 bilion yen setahun untuk nak buat program Suicide Prevention Strategies. Satu kerja buat dasar dalam belanjawan mereka. Lepas tu kalau stesen-stesen di Tokyo Metro Subway misalnya, tuan-tuan perempuan akan tengok setiap landasan itu ada pagar cermin. Apa sebab? Dia terjunnya. Macam kita LRT, MRT, mana ada orang terjun? Orang tak senonoh nak melentas bersyokkat, mati keras kena karen, begitu je lah. Dia memang terjun betul. Kereta api lalu, puk terjun. Sampai terpaksa buat landasan cermin. Itu Jepun. Maknanya di sebalik pujian-pujian yang kita berikan kepada Jepun, ada ke tak senonoh ni hidup dia orang ni. Termasuklah Korea. Korea pun sama. Kita pujilah bagi nak gerak macam mana pun. Tapi Korea tak boleh buang statistik. Dia catatkan 26.9 kematian dalam setiap 100,000 orang tahun lepas saja. Bunuh diri. Jepun 18.5, Filipina 3.2. Pernah tahun 2012 di Korea saja catatkan 15,000 kes bunuh diri. Maknanya setiap hari antara 30 hingga 40 kes bunuh diri. Tak tahan hidup bunuh diri, tak tahan hidup bunuh diri. Hari semalam 3 hari bulan terbaru, seorang artis K-pop Cha In-ha bunuh diri. Bunuh diri 3 hari bulan Disember, umur baru 27 tahun, mati. Ni ramai orang kabung gaya, orang Malaysia gila K-pop kamu. 24 November hari tu, tak berapa lama lepas, Gu Hara mati juga, bunuh diri, muda, umur 28 tahun. Bulan 10 hari tu Suli, artis K-pop, dia kerja bunuh diri. Mungkin tuan-tuan akan kata, Jepun, Korea ni orang tak semayang bang, gitulah perangainya. Edok juga tuan-tuan. Arab Saudi pun bunuh diri. Di Arab Saudi, kalau kita Arab Saudi ni tempat ibadah lah, tempat mencari ketenangan. Edok. Laporan daripada Arab News, statistik Kementerian dalam negeri Arab Saudi, setahun ada 295 kes bunuh diri, melibatkan 259 laki-laki, 36 orang perempuan. 136-nya adalah rakyat Saudi sendiri dan 125 orang adalah expatriate. Perempuan biasanya dia akan bunuh diri dengan overdose ubat ataupun minum racun, Roundup ke apa ke ataupun minum klorok, ada juga. Tapi kalau orang lelaki biasanya dia bunuh diri dengan gantung leher, overdose ubat ataupun tembak.
Ada satu finding daripada Dr. Sa'ad Al-Khatib. Dia ni pakar rujuk kanan di hospital psikiatrik di Jeddah. Dia mengatakan bahawa yang paling ramai yang bunuh diri adalah golongan terpelajar, professionals, doktor, peguam, pegawai tinggi polis, pemilik hotel. Tapi golongan yang paling ramai banduan 3 kali ganda bunuh diri di Arab Saudi. Dan kebanyakannya punca masalah kewangan. Ada satu yang menggemparkan beberapa tahun lepas. Ada satu orang profesor dalam bidang sejarah dan kebudayaan. Dia ni berpengalaman luas. Profesor. Dia dah tulis 30 buku. Dia dah buat 70 kertas penyelidikan international. Dan dia pula mengajar di Universiti Ummul Qura. Tuan-tuan yang ke Mekah, Ummul Qura ni di mana mestinya? Jalan lagi Masyair tu. Student kita berapa ramai belajar di Ummul Qura. Di Mekah, bukan di Jeddah. Tapi akhirnya gantung diri di pejabat dia. Dia ikat kipas, lepas tu ikat kat leher dia, pakai serban merah putih dia tu lah. Punca bunuh diri, hutang 8 juta. Banyak betul. Tak tahu benda dia buat. Jadi kita kan jadi tak faham. Kita serabut-serabut di Malaysia sanggup cari pakej pergi ke Mekah nak tenang ke diri. Dia sepelawa je Ummul Qura dengan tanah haram. Apa masalahnya? Kiamat. Orang mengharapkan kematian. Dan ingat kepada adik-adik yang kalau menonton siaran ini, awak nak jahat-jahat lah, jangan bunuh diri sudah. Awak jangan ngikut kepok-kepok tu. Ingat Sabit bin Dhahak radhiyallahu anhu cerita, Nabi pesan, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya uzziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya menggunakan satu-satu benda di dunia, dia akan diazabkan pada hari kiamat dengan benda yang digunakan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah, sahabat tanya, bunuh macam mana ya Rasul? Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, siapa yang terjun dari bukit dan menyebabkan dia bunuh dirinya, jadi hukumannya kerjanya nanti di dalam neraka, kerjanya terjun saja ke dalam neraka jahanam. Nak sangat terjunlah awak. Siapa yang minum racun untuk bunuh diri, maka racun itu akan kekal berada dalam genggamannya dan dia akan minumlah racun itu selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Siapa yang bunuh diri dengan besi, ketuk ke tikam ke, maka besi tetap akan berada dalam genggamannya dan dia akan menikamkannya di perutnya dalam neraka jahanam dan kekallah dia selama-lamanya. Hadis Bukhari Muslim. Ingat, jangan bunuh diri. Banyak kerjaan lain nak buat. Tapi bagi jemaah kita di masjid, saya ingat tak mungkin bunuh diri. Tak tahulah, rasa tak tahu kot tuan-tuan perempuan dia terfikir nak bunuh diri. Mudah-mudahan tidaklah. Tapi orang masjid dia tak terfikir nak bunuh diri, tapi mulutnya tak lekam menyebut matilah kalau begini, matilah, mampuh begini. Orang faham kalau tak malah orang luar. Kalau benda bukanlah kasar mentu ayat mampuh begini, matilah kalau macam ni. Ada, jangan begitu. Mengharapkan kematian kerana ujian tu memalukan. Sebab hidup kalau tak diuji, tak adalah keindahan. Sebab hidup macam hidangan ya. Hidangan ni tak boleh semua manis. Kalau manis belaka kencing manis, kena ada pedas sikit, tawar sikit, masin telajak. Dia ada kepelbagaian. Buat manis semua memanglah sedap, tapi kita makan jadi tak sedap, manis sangat. Sama juga hidup, kerana musibah adalah adat kehidupan.